Okay. Okay, 3.1 inequalities. Understand the basic concept. The basic concept of inequalities by using number line. By using number line and then relate and use the properties of inequality. So banyak sebenarnya properties yang awak kena tahu. Daripada number 1 sampailah number berapa ni? Number berapa? 1 sampailah? Ya. Daripada number 1 sampailah number 10 anda kena tahu. At least dia ada certain properties yang memainkan peranan sebenarnya untuk kita punya masalah ni nanti. Okay, then C, solve linear inequalities by expressing the answer in interval or set form. Interval or set form. And then solve quadratic inequalities. Tadi linear dan seterusnya quadratic, sama ada graphical or analytical method, dan juga solve simple rational inequalities by using analytical method. So nanti kita tengoklah. Analytical tu termasuk mengandungi apa? Kita ada real number line ataupun table of signs. Sebenarnya yang ni awak dah pernah guna tapi tak tahulah ingat lagi tak. Tapi kita cuba je. Okay, 3.1 basic concept of inequalities. Inequalities of equations state that one expression is tak nak baca lah. Korang nak baca dulu, saya tunggu. Dah baca Korang dah baca Anak, dah baca ke? Medium, dia tulis itu dan circle. Dan circle tu macam mana? Okey, kejap. Yang ni saya tak, sebab tu saya suruh baca yang atas ni dulu. Baca yang ni dulu. Tapi tak ada apa pun sebenarnya, tak ada apa pun. Saja je nak suruh baca. Tak aku yang kena baca juga. Okey. Okay, untuk inequality ni kita akan jumpa sama ada dense circle ataupun empty circle. Dense circle tu circle yang macam ni circle ni bulat-bulat. Okay, kalau dense maksudnya circle tu circle hitam. Ni adalah dense circle. While empty circle yang bulat sahaja tu, so itu adalah empty circle. Boleh beza dia? Kalau bulat hitam tu adalah dense. Assume ni hitam tau, saya guna. Sekejap. Mana aku ni kadang pula. Mana hitam saya? Okey. Okey, ni adalah dense circle. Satu lagi adalah empty circle. Okey, dense dan juga empty circle. Okey, kalau dense maksudnya bulat hitam. Bila bulat hitam, untuk awak punya penulisan bracket, awak kena tulis dalam bentuk square bracket. Okey, kalau empty circle, penulisan anda mestilah dalam bentuk round bracket. Ini adalah round bracket. Yang ni square bracket. Okay, seterusnya kalau kalaulah square bracket dia untuk less than equals ataupun greater than equals. While round bracket untuk less than ataupun greater than sahaja. Boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh, okey, tak ada apa pun. Okay, seterusnya graph of inequality on number line. Kalau dia kata, okay, yang sebelah kanan, sebelah kiri ni adalah greater than. Okay, greater than. Example, X is greater than 1. Macam mana kita nak express using number line? Macam mana kita nak express? So, ambil satu, buat je lah number line awak. Macam ni. And then, dekat atas number line ni ada angka berapa? Atas number line ada angka berapa? 1. Ada number 1. So, 1. Lepas tu dia ke mana? Ke kanan ke kiri? Greater. Kanan. Okey, ke kanan. So ambil lah anak panah dia ke kanan. Terlebih pula, minta maaf. Okey, lepas tu dia punya circle ni dia akan jadi empty circle ke dense circle? Bulat hitam ke bulat kosong? Bulat kosong. Ya, bulat kosong. Sebab apa? Sebab dia just greater than sahaja. Greater than sahaja. So ini yang akan berlaku lah. Okey, cuba fill in yang bawah. Greater or equals to negative 5. So using number line, kita ada negative 5. And then, dia akan ada dekat atas negative 5 akan ada bulat. Tapi bulat kita bulat hitam. Okey, bulat hitam. Ya dah buat dah. Bulat hitam. Lepas tu bulat hitam ni akan ke mana? Ke kiri ke kanan? Kanan. Sebab dia lebih besar atau sama dengan negative 5.
Korang buatlah, kalau ada pembaris buatlah pakai pembaris. Takkan saya nak guna pembaris, saya tak jumpa pembaris pula. Okay, seterusnya. Less than 4. So, number lain juga. Number lain juga. Apa yang saya ada? Okay. So, saya akan ada 4 dan juga 3. Okay, less than 4. Less than 4. Maksudnya bulat tadi. Bulat tadi. Ke mana anak panah? Less than 4? Kiri. Ke kiri. Empty. Kiri. Empty or dense? Kosong hitam. Empty. Empty. So satu lagi ni akan jadi bulat hitam sebab apa? Hitam. Sebab dia ada sama dengan. Sama bulat. dengan. Senang je. Okay, then how can we express answer yang tadi ni, inequality yang dia beri pada kita ni, macam mana kita nak express dia dalam bentuk set notation ataupun interval form. Okay, set notation. Set notation dia mesti akan ada curly bracket. Set notation ada curly. Dia luar kawasan. Okay, curly bracket. Okay, curly bracket ni maksud dia macam mana? Yang macam ni. Ini adalah set notation. And then interval, kejap lagi. Interval dia just bracket saja. Sama ada open bracket, close bracket ataupun half bracket. So set notation dia akan ada curly bracket. Okay. So dia kata apa? Dia kata tadi greater than 1, right? So just ambil X double dot. Dia memang macam tu. X double dot, X greater than 1. And then dah habis dah. Tutuplah bracket anda. Kan senang je, dia ambil je balik. Apa benda soalan yang dia ada, kita masukkan je dia. So, X double dot, X greater than, greater or equals negative 5. Dan sini saya ada X double dot, X less than 4. Okay, last saya ada X less than equals 3. Dah selesai dah kita punya set notation. And then, dah settle ada masalah tak set notation? Tak ada. Tak ada. Okay, go interval. Interval. Okay, macam mana pula interval form? Tu tadi saya kata, bila interval form, bracket, sama ada close bracket, open bracket, half close, half open. Okay, so ada 4 bracket je. Dia ada 4 je. Okay, then kita go lah. Kita tengok pula apa yang dia beri. Apa yang dia ada kat situ. So, the first one here, X greater than 1. Greater than 1. Maksudnya, 1 ni include or not? 1 ni include ke tak? Include. Hey. Include. Tak lah. Tak. 1. Sampai mana? Ke mana? Ke kanan pusing. Sampai mana? Infinity. Sampai infinity. Yep, sampai infinity. Kita tak tahu. Infinity. Infinity saya pesan hari tu. Kalau infinity, bracket sebelah dia adalah apa? Open bracket or close bracket? Infinity Open bracket. Open. Ni tengok. Infinity ni. Infinity kan? Open bracket sahaja. So sebelah infinity mesti sentiasa open bracket. So infinity open. Okay, next. Yang ni. Starting from where? Starting from Negative 5. 5 sampai mana? Ke kanan. Infinity. So negative 5 include or not? Hitam. Include. Bila include Close dia kena close bracket. Infinity. Open Open. bracket. Ya saya. Okay, next. Go. Ini from 4 to something or something to 4? Something to 4. Okay, something to 4. So something saya tu apa? Infinity. Infinity positive or negative? Left side. Negative. Yeah, so negative infinity until 4. So infinity juga mestilah open. 4. Open. Open also. So open bracket negative infinity 4. Okay, last. Last kat sini saya ada daripada kiri kan. Ke kiri pusing. So ke kiri, bila ke kiri negative infinity sampailah 3. So infinity open. 3 masuk tak? Masuk. Okay. Dah senang je. Tak susah pun. Ada lagi contoh kat bawah tu nanti. Banyak contoh untuk awak. Okay. Cuba jalan. Contoh. Kita pergi contoh. Example. Interval notation, set notation, number line. Okay, cuba buat dulu.
The first one, from 1 until 2. 1 until 2. 1 include or not? Interval dulu. Saya ada 1 sampai 2. Dia just kan tak masuk kan? So Tak. bila tak masuk dia open. Open bracket 1, 2 and then set notation. Set notation Curly macam mana? bracket. Curly bracket. Bracket X double X. dot. Ikut je. Ikut je, ambil balik je orang ni, copy paste kat sini, copy paste. So 1 less than X less than 2. Dah tutup bracket, settle. Okay, number line. Tadi kalau rasa macam susah buat number line dulu pun tak apa. 1 sampai 2, 1 je Haranita. Okay, 1 sampai 2. 1 masuk tak? Tak. Tak, 1 tak masuk. Okay, 1 tak masuk, 2 pun tak masuk. Tak. Ya, tak, tak. Oh, Sabri, ya. Tak, okey tak. Okey dah, settle. Okey lagi. Buat tau. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4 bulat apa? Hitam. Hitam. Okey, bulat hitam. Saya buat yang ni dulu tau. Kejap. Saya buat yang number line dulu. Macam senang number line, saya go number line dulu. 5, 6, 5, 5 hitam, 6 6. tak. 5 hitam, 6 tak, 7 yang 7 hitam. tak, 8 hitam. 8 hitam. Okay, 7 tak, 8 ya kan? 8 gelap kan? Okey. Dah, buatlah. Saya tunggu. Saya tak nak bagilah jawapan. Korang tahu kan yang ni? Okey kot? Saya rasa lah. InsyaAllah boleh. Saya cuma nak go yang kat bawah je. Tapi yang bawah ni pun korang dah cover dah tadi sebenarnya. Okey, tak ada masalah tak? 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada masalah? Tak ada. Tak ada boleh Kalau boleh, okey next. 1. Greater than 1. X greater than 1. Saya nak buat yang mana ya? Saya nak buat set notation. Okey, set notation. X greater than 1. X greater than 1. So, curly bracket X double dot. Double dot. X. Greater than 1. X. Greater Yeah. than 1. Dah greater than 1. Okey. Saya buat satu-satu je tau. Saya tak nak buat semua. Okey. 2. X greater or equals to. X greater or equals to. Saya nak buat interval notation. Interval notation. So from where? From 2 until infinity or infinity until 2? 2 2 until infinity. 2 until infinity. Sebab apa? Sebab kalau using number line, 2 ke mana? 2 ke kanan pusing. Okay. So 2 masuk sampailah infinity. Yang Renita macam kau kena buat juga yang ni. Okay, so settle. Okay, 3 tak nak lah. Sama je, tak nak lah. Ini saya yang tak nak. Korang kena buat tau. Saya tak nak. Korang buat Kau yang malas. Saya je malas. Okay. Last here. Saya ada from negative infinity until infinity. Negative infinity until infinity. Macam mana saya nak express dalam bentuk interval notation. Interval notation. Interval, kalau interval macam yang atas tadi, kita ada open bracket, close bracket, half bracket. So, open bracket. okay, negative infinity sampailah infinity. Open bracket, just open bracket, negative infinity, infinity. And then macam mana pula dengan dia punya set notation? Set notation. Sama je. Okay, sama. Tulis macam mana? X Double dot. dot X Negative Double infinity. double dot. Anak, yang ni dia berbeza sedikit dengan yang lain. Yang ni penulisan dia berbeza sedikit dengan yang lain. Tetapi masih kekalkan X double dot. Cuma yang kat belakang kita tak akan tulis. Kita tak tulis dia dalam bentuk negative infinity, less than X, less than infinity. Kita tak tulis bentuk macam ni tau. Kita tak tulis yang ni, kita tak tulis. Tapi kita tulis dia dalam bentuk X element of real number.
Okay. Huruf R, real number. Ini adalah real number. Okay, next. So itu dia punya number line. Then kat sini pula. Okay, number line dia pula macam mana? Macam mana number line dia? Kalau yang lain kita ada number starting from where until where. But now just negative infinity until infinity je. So number line dia? Ada number line dia. Just kita akan buat untuk dia macam ni je. Negative infinity sampailah infinity. Just arrow saja. Kan kita tak tahu sebab kita tak tahu daripada mana sampai mana. Just macam tu je. Buat arrow dua-dua arah aku ni. Ya saya. Dia gila kuasa sikit. Infinity Sebab tu dia tak kena tulis ada ni. dulu. Apa dia? Infinity tak tulis lah dekat number line. Tak payah. Tapi kalau rasa macam rasa was-was nak tulis je tak apa. Negative infinity sampai infinity. Dekat atas lah. Sebab kita tak boleh letak atas number line. Sebab kita tak tahu dekat mana position dia. That's why tadi saya tak buat. Okay, next. Mic awak dah elok ke Zafri? Sebelum ni rasa tak punya Dia mic. dulu elok. Ha? Dia dulu okey je. Oh, okey je. Ni kan tak okey sebab selalu awak naib aja. Okay, properties of inequalities. Properties ni awak kena tahu kena tahu. So yang ni biasa je. A less than B, B less than C. So A less than C. Contoh macam mana? Bantuan. 2 kurang daripada 3. Lepas tu 3 kurang kurang daripada daripada 4. Makanya Dua Kurang daripada kurang daripada 4. alright. Dah senang je ni. Korang buat contoh. Go. Sekejap saya nampak sesuatu. Saya nak gerakkan tapi saya contin pula. Okay, tak apa. Kalau yang ini 2 kurang daripada 3. C tu awak assume lah apa-apa. C konon-kononnya C sama dengan berapa? 1. 1 lah, tak apalah. Okay, makanya 2 tambah 1. Betul tak 2 tambah 1 adalah kurang daripada 3 tambah 1? Betul. Betul lah kan? Makanya kita akan dapat 3 kurang daripada 4. Itu yang biasa je sebenarnya. Yang seterusnya ni sama. Okay, yang ini kalaulah 2 lebih besar daripada 0, 2 is greater than 0, B 3 greater than 0, so 2 plus 3 Bigger than 0. confirm lah kan? Confirm lah greater than 0, 5 is greater than 0. Yang ni pun samalah macam atas tadi. So 2 greater than 0, 3 greater than 0, so 2 times 3, 5. 6 greater than 0. Tak apalah, yang ni tak nak lah saya. Okay, yang bawah ni je. Saya nak go number 7. Saya nak go juga number 8. Sebab yang ni yang selalu awak lakukan kesilapan. Yang ini pun number 11. Yang lain okey je saya rasa. Okay, if A is greater than B, 2 is greater than 3. Terbalik dah Jaharanita. Salah Jaharanita. Korang pun terima je. Okay. Apa? A is greater than B. 3 is greater than 2. So, Negative 3. negative 3 Lebih kecil. Less less than negative 2. Kan? So, bila kita multiply, yang 3 ni kita multiply dengan negative 1. So, dia akan jadi negative 3. Yang ini negative 2. Tapi betul ke? Taklah. Ini salah lah. Makanya sebenarnya dia akan jadi kurang daripada negative 2. Okay, yang satu lagi ni pun sama. Okay, kalau saya ada 2 less than 3, so apa yang akan berlaku dengan negative 2 dan juga negative 3? Apa yang akan berlaku? Negative 2 dia akan lebih besar daripada negative 3. Changing sign dia punya inequality. Okay. Lagi, if A is greater than B, then 1 over A less than 1 over B. Macam ni senang je, tak apa. So 2 kurang dari, lebih besar. Haranita nak sangat 2 dia tu. Okay, 3
lebih besar daripada 2, makanya 1/3 dan juga 1/2. Okey. So apa yang akan berlaku dengan 1/3 dan juga 1/2? 1/3 kurang 1/3. daripada 1. Kurang kan? Kurang. Dia akan terbalik dia punya sign tu, sign inequality dia akan berubah, changing sign. Okay, both side of inequality can be multiplied or divided by the same negative numbers as long as the sign is reverse. Ini yang saya kata tadi. Kalau kita multiply both side dengan negatif, okey je, tak jadi masalah. Tetapi inequality sign kita akan berubah. Dia akan tukarlah, dia akan changing. Okay, seterusnya kita go pada linear inequalities. Buku berapa dah ni? Okay, 1157. Okay, definition. Linear. Okay, macam mana awak tahu dia adalah linear equation? Linear expression. Macam mana? Linear inequality. Macam mana awak tahu dia linear? Linear? Dia kuasa 1. Ya, kuasa 1. Kononnya saya ada 3x saja. 3x kan? So ni 3x saja, ini adalah expression saja. Tapi kalau dia kata 3x sama dengan 0, ini adalah Equation. equation. 3x sahaja, ini adalah expression. Ini adalah expression. Kalau 3x sama dengan 0, equation. Okay, then one motion. Jangan tension. Okay, relax. Satu lagi, saya ada inequality. Okay, macam mana pula kalau inequality? 3x lagi besar dari kosong. Okay, assume kita ada 3x lebih greater than 0. So itu sahaja. Okay, linear inequalities are inequalities which can be expressed in the form of yang ni. Tak kisahlah, kita ada 4 jenis. Mana-mana boleh je, tak ada masalah. Okay, rules for solving inequalities. The same number may be added or subtracted from both sides. Okay, multiply or dividing both sides by the same positive numbers. Tak apalah. Korang dah terror dah yang ni. Tak payah baca je. Kita buat je. Okay, solve the following inequalities. Give the answer in both sides. in both set and interval form. Maksudnya dia nak dalam bentuk apa jawapan awak? Set. Okay, set notation ataupun interval form. Okay, kita cuba. 4x lebih besar, 4x tolak 12 lebih besar daripada 0. So 4x is greater than 12. 12. So x saya greater than 3. 3. Alah, senang sangat. Okay, express your answer. Sekolah tadi Ika pun boleh siap. Okay, interval. Okay, in set notation. So saya akan ada curly bracket x double dot x greater than 3. And then interval. Interval open bracket ke close bracket? Interval? Open. Open. From where until where? From 3. From 3 until? Infinity. Yep, 3 until infinity. Dah, senang settle. Okay, go. Next, B. Saya tunggu jawapan. Get. Saya tunggu jawapan. So, X saya? X saya? Less than Less than or equal? 4. Less 4? negative 4/2. 3. Negative 4 over 3. Macam-macam anak aku ni. 4/3. 4/3. Macam-macam. Negative 4/3 ke? Negative 4/3. Macam-macam jawapannya. Dah gaduh dah. Jangan gaduh. Okay, negative 4/3. So yang ni set dia macam mana? Semua orang dapat kan negative 4/3? Semua terkeluar ke apa ni? Dia makin berkurang-kurang. Belum kan? Baru pukul 12 kan? Set interval. Dia makin berkurang-kurang lah pula anak aku ni. Kena nak pergi vaksin. Okay, set. So saya akan ada x double dot. X less than equal negative 4/3. Okay, interval. Open negative infinity. Negative 4/3 included. Oh. Negative 4/3. Okay, next. Okay, go. 3 minus 7x less than 2x plus 21.
So yang ni kita pindah-pindah lah. Yang ada X kita bawa ke sebelah kiri. Yang tak ada, yang constant saja kita bawa ke sebelah kanan. Ya, mudahkan keadaan. Kenapa saya letak X kat sebelah kiri? Sebab nak senangkan keadaan lah. Kalau kat sebelah kanan nanti awak kena tukar balik semula ke depan. So saya akan ada negative 7X minus 2X less than 21 minus 3. Kalau saya tersilap, beritahu saya. So negative 9X less than 21 minus 3. 21 minus 3, 7. 18. Okay, so X saya Negative X. 2. X lebih besar. lebih besar ke dia kurang? Kurang Lebih ke lebih besar? besar. Lebih Lebih besar. besar dari Yes. dua. Dia lebih besar daripada negatif 2. Kenapa lebih besar? Kenapa bukan kurang? Kan dia bahagi dengan negatif Sebab dia 9. bang negatif kot. Ya saya sama ada bila situasi kita bahagi ataupun kita darab dengan negatif 1, bahagi. Okey, bahagi ataupun darab dengan negatif 1, makanya inequality sign kita akan Akan berubah. berubah. Okey. Buat ni. Tak apalah, korang buat lah yang ni. C tu, buat dia punya tu. Set notation dan juga interval form dia. Okay, example number 2. Find the interval in which X satisfy the following inequality. Sama je macam atas tadi. So to X greater than 8 plus 4, 12. So X greater than 12, 6. Dia nak dalam bentuk interval form kan? Interval form, so interval. Makanya saya akan ada X. 6. Apa? Interval dia? X. 6 sampai? Infinity. Infinity. 6 sampai Yes, saya betul. Okay, next B. B, negative 4x. Itu yang saya kata, saya bawa x ke sebelah kiri. Makanya saya akan ada negative 4x minus 2x less than negative 9 plus 5. So negative 6x less than negative 4. X saya kata dah tadi dekat atas saya dah tulis dah note sikit. Saya kata bila bahagi ataupun darab dengan negatif 1, maka inequality sign kita akan berubah. So here kita akan bahagi lagi kan? besar. Bahagi dengan negative value. So bahagi makanya changing sign of our inequality, it will be greater than 4/6. Tapi as we know 4/6 kita boleh 2/3. simplify. 2/3. Yes. Betul. Betul. Okay, greater than 2/3. So interval form saya akan jadi Apa bracket? Interval. 2/3. Open bracket 2/3. Infinity. ya saya. Terima kasih anak-anak. 2/3 sampai infinity. Kenapa hari ni tak ada orang yang menaip ah? Selalu macam mana je orang. Oh hari ni tak ada semua lemah tangan ni. Okay, C dan juga D. Kita nak mana satu ni? Satu je. Saya tak nak buat dua-dua. D. D. Dan tu D semua. Padahal sama je. Okay D. D Okay C. Oh ada yang jawab. Okay D Afrina jawab D. So C ni jawapan saya. Kejap C jawapan saya. Saya tulis jawapan je dulu. Ke korang ada jawapan dah? Negative 6 sampai infinity. Ini jawapan untuk C lah. Okay D saya ada macam sama juga macam yang atas. Kita bawa X ke sebelah kiri. So negative 1/2x plus 1/3x less than equals negative 2 plus 5. Cantik kan? Negative 1/2 plus 1/3. Plus kan? Okay, plus. Negative 1/6. Okay, negative 1/6x less than equals 3. Yeah. So X saya multiply dengan negatif. So our inequality changing to be greater equals 3 times 6. 3 times 6. So negative 80.
So jawapan dia akan jadi negatif 18 sampailah infinity. Boleh tak? Saya cuma nak tanya sekejap Sekejap saya tanya boleh tak interval form dia ni, interval form ni saya tulis dalam bentuk infinity sampailah negatif 18. Boleh ke tidak? Boleh? Terbalik. Boleh? Boleh. Negatif infinity. Dia jadi negatif infinity sampai negatif 18. Jawapan kita yang ni. Jawapan kita yang Tak ni. tahu, tak tahu. Tapi boleh tak saya nak tulis dalam bentuk yang ni? Boleh tidak? Boleh. Hey, tak boleh. Pelan sekarang Tak korang ni. boleh. Faris, kau balik ambil balik. Tak boleh. Tak boleh. Jangan. Tak boleh. Kan macam kita dah belajar. Kita dulu belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. So boleh tak dia punya position, boleh tak 6 dulu baru jumpa 1? Tak boleh lah. Maksudnya memang awak belajar pun mesti ikut dalam bentuk ascending order. So yang ini bukannya ascending order. Ini saya tak tahu order apa. Ini order, ini adalah descending order. Ni DSC. Ini adalah descending order. Maksudnya bila dalam bentuk interval ke, dalam bentuk set notation ke, dia punya kedudukan mesti dalam bentuk ascending order. Order yang menaik, bukannya order yang menurun. That's why yang ini tak boleh. Korang jangan. Nasib baik kat atas ni tadi aku tak buat macam tu. Tak boleh, jangan. Jangan. Sekejap saya nak ambil. Besar dah. Nampak besar. Ngamuk. Jangan. Sekejap Okay, next. Lagi baru 29. Okay. Kita masuk terus kuadratik. Simple juga. Yang ini pun awak dah pernah belajar. Kuadratik inequality, kalau dia punya kuasa tertinggi adalah kuasa 2, makanya itu adalah kuadratik. Okay, kuadratik inequality. Okay, yang ni tak ada apalah. Okay, untuk selesaikan kuadratik inequality ada beberapa metod. Sama ada yang itu, yang ini, yang ina. Okay. So kita ada sama ada using graphical method. Graphical ni yang dulu awak belajar, senyum, masam. Itu graphical method. And then positive number line. Positive number line pun ada kat bawah tu. Table of sign, dia lebih kurang dengan positive number line. Dia lebih kurang. And then another one is by using S-line. Simple line. S-line. Okay. Yang ni sebenarnya adalah simple line. So kami cadangkan untuk awak gunakan simple line ini sahaja. Okay, untuk selesaikan quadratic inequality. Untuk kalau ada cubic pun bolehlah juga nanti. Tapi kita tak cover yang tu, kita cover yang ni dahulu. Okay. So, okay. Example number 3, find the following inequalities by using the graphical method, positive number line, table of sign and also S-line method. Okay, kalau lah guna graphical yang senyum masam semua tu. Nak tahu ke tak tahu? Nak tahu ke tak ni macam mana kalau guna graphical? Kalau saya punya inequality greater than 0. Inequality saya greater than 0. So macam mana kita nak tengok using graphical method? Nak tahu ke tak tahu? Ke biar je? Nak tahu. Nak tahu. Okay. Setakat ni dia kalaulah quadratic inequality ke linear ke dia tak ada cakap pun. Dia state gunakan apa kaedah apa dia tak ada cakap. So janji dia kata solve saja. Biasanya lah. Okay, tak apa. Kita tengok juga. Okay, kalau graphical method, macam mana graphical method ni nak selesaikan dia? Okay, kita ambil lah kuadratik kita. Lepas tu faktorkan. Lepas tu daripada situ kita cari dia punya critical numbers. Macam mana nak dapatkan critical numbers? Critical numbers datang daripada root kita. So root tadi awak dah faktor kan? Daripada root awak akan daripada faktor awak akan dapatkan root. So root kita sama ada 5 ataupun negatif 3. Dan kita letaklah atas number line. Negatif 3 dan juga 5. Dan since kita punya inequality tadi adalah Negatif. positif right? Positive inequality bila positif maksudnya kita punya graf akan jadi
Macam ni, senyum. Senyum je. Tetapi kalau negatif X square, Masam. kalau Ya. negatif, dia akan jadi negatif X square, dia akan jadi masam. Okey, kalau positif X square, dia akan jadi senyum sahaja. So letaklah negatif 3, letaklah 5 and then kita just draw sahaja macam ni. Okey dah. Lepas tu, kita nak ambil kawasan mana ni? Sebab dia greater. So bila Atas greater, graf. kita akan ambil kawasan yang atas lah. Kawasan yang atas. Kawasan atas. Boleh tak saya nak lorek? Yang ni kawasan atas dia. Ni jawapan dia tau. Ni jawapan dia. Ni jawapan dia. Boleh tak kawasan atas tu saya nak ambil kawasan yang ni. Tengah ni. Boleh tak? Atas Tak tu. boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa tak Sebabnya Kenapa tu tak boleh? tengah-tengah dia nak Tak apa. Kalau tak nampak, awak cuba gantikan satu nilai. Gantikan. Let's say saya in between negative 3 until 5 ni, assume kita ambil berapa? Kita ambil 0. Boleh tak ambil 0? In between negative 3 until 5. 0 duduk antara tu kan? 0. X equal 0. Ya. Okay. Assume kita gantikan X equal 0 into our inequality. Into our expression here. So 0 tolak dengan 0 tolak 0 tolak 15. So dia jadi apa? Negatif. Negatif. Dia akan jadi negatif 15. Negatif 15. Kalau saya tengok dengan 0, dia akan jadi less than 0. Kan? Dia kan kurang daripada 0. So boleh tak kita accept? Sebab tu kita punya jawapan kita akan ambil kawasan tengah-tengah. Okay, so yang ni salah lah. Ni salah. Bukan. Yang ni betul. Jap. Salah pula pangkah dia. So negatif 15 kurang daripada 0. Tetapi yang ini tak memenuhi soalan kita tadi. Sebab soalan kata nak kawasan yang greater than. Tetapi kalau negatif 15 dia adalah kurang daripada 0. That's why kita akan tak boleh ambil kawasan tengah-tengah. Okay, then from there. So kita dah tahu dah jawapan kita mesti kat sebelah kiri dan juga sebelah kanan. And then macam mana nak tulis jawapan? Ambil lah balik. Ambil kawasan sebelah kiri ni. Apa dia tadi? Negatif infinity sampailah negatif 3, betul? And then yang sebelah kanan kita ada from 5 until infinity. And then macam mana kita nak combine dua-dua jawapan tu? Letak. Yes, letaklah union ni. Letak union. Boleh tak saya nak terus gabung je negatif infinity sampai infinity? Boleh ke tidak? Tak boleh. Tak boleh. Yang ni pun tak boleh. So jawapan kita akan jadi negatif. Tertutup pula. Jap. Kenapa dia? Jap. Sabar. Okay. Semua benda dia buka. Okay. So dia punya jawapan akan jadi negatif infinity sampai dah negatif 3 union 5 infinity union. Okay. Ini kalau dalam bentuk interval form. Okay. Macam mana kalau saya nak tulis jawapan dalam bentuk solution set? Solution set mesti ada curly bracket. So, X double dot mesti akan ada. So macam mana nak tulis curly bracket? Edima. Nah. Okay, lepas tu dah siap dah? Tengah-tengah ni akan ada perkataan or. Ya, kita akan ada perkataan or. Aduh. Okay, ini kalau dalam bentuk apa ni? Bentuk set kan? Ini Set, bentuk set. Bentuk set. Okay, itu je. Okay, itu kalau dengan bantuan graphical method. Okay, macam mana pula kalau positive number line? Positive number line sama je macam kita punya kuadratik, macam graphical sama je. Faktor sampai sini biasalah kuadratik dia, and then faktor, so dapatkan critical number dia, and then using number line. Okay, masukkan dekat atas number line saya ada critical tadi negatif 3, 5, tapi cop tweet nak tanya, kalau orang sebelah buat ni, orang sebelah nak marah dulu ni. Kalau orang sebelah buat 5 negatif 3, boleh tak? Tidak. Boleh tak? Zafri cakap tak, orang lain? Tak boleh.
Number boleh. Ya, tak boleh. Number line, tak boleh. Okey, terima kasih Laila. Number line, untuk number line, awak kena pastikan awak punya letak. Terima kasih Faris. Okey, letak ni mestilah number dia dalam bentuk ascending order. Ascending order apa? Menaik kan? Susunan menaik. So, negative 3, 5. And then, kita buatlah number line. Buat bulat. 1. Okey. Dekat 3 ni ke mana? Negative 3. Kita kata tadi, negative 3 ke mana? Ke kanan, ke kiri? Ke kan. Ke Kanan. kanan pusing. Dia memang sentiasa. Sebab tu dia kata positif number line. Dia memang sentiasa ke kanan saja. 5 pun memang sentiasa ke kanan saja. And then daripada situ, macam mana kita nak dapat jawapan dia? Zero. Macam mana? Macam mana? Yang tak ada number line ni, biasanya kita akan buat negatif. Yang ada ni positif. Ini pun positif. Sini pun negatif. Dia tak faham ni nanti. Okay, lepas tu hasil dia, ni negatif ni, tadi negatif darab dengan negatif. Kan negatif darab negatif. So akan jadi apa? Negatif darab negatif, dia akan dapat positif. Sini negatif darab positif, dapat negatif. Positif darab positif, dapat positif. So dia nak ambil kawasan mana? Dia nak ambil kawasan yang positif. So jawapan kita yang mana? Kita nak Yang bulatkan kiri kawasan dan kanan. yang kiri dan kanan. That's why lah jawapan akhir awak. Kiri dan kanan. Ya saya. Kiri dan kanan. Oh Mira. So itu sebabnya kita ambil yang ni. Kita ambil positif dan juga positif. Dekat sini patutnya ada nama lain dia, tapi ada tanda dia positif negatif, tak apa. Hari ni saya cerita je dulu, cerita yang ni je dulu sebab 12-18 dah. Okay, table of sign pun sama juga macam tadi. Cuma dia masukkan sahaja dalam table. Maksudnya dia akan ada faktor dia. Faktor dia yang ni still same lah. Atas ni 3 step yang pertama ni memang sama sahaja. Sama sahaja. And then dia letakkan faktor pertama, faktor kedua, dan ini adalah dia punya conclusion. Okay, lepas tu sebab dekat sini kita ada tadi first critical numbers kita negative 3 dan juga 5. And then kawasan yang first ni adalah kawasan yang kurang daripada negative 3. Sini kawasan yang ada di antara, dan yang 5 ni lebih besar daripada lebih besar daripada 5. And then daripada situ gunakan kaedah yang sama juga tadi, macam number line, positif number line, dia letak je. Atas 5 ni, atas negatif 3, dia just ke kanan, pusing. Ke kanan, pusing. Lepas tu, yang tak ada garis tu dia buat apa? Negatif. Negatif. Sebenarnya dia ada cara dia sebenarnya. Tapi just kita nak mudahkan, that's why kita buat negatif, positif. Sebenarnya nak tahu tak? Sebenarnya untuk situasi ni kita kena gantikan tau. Kita kena gantikan satu nilai yang kurang daripada negatif 3. Kononnya apa? Kurang negatif 3? Negatif 4. Negatif 4 sekejap. Saya nak padam sebenarnya. Awak kena gantikan negatif 4. Ni warna apa ni? Warna hitam Saya nak warna lain. Saya nak cek warna dulu. Negatif 4. Ini 0. Ini 6. Okey. Awak kena gantikan negatif 4 ni. Negatif 4 ni awak kena sub dalam ini. So negatif 4 tolak 5. Negatif 4 tolak 5 jadi berapa? Negatif 9. Negatif 9. Tapi kita tak ambil dia punya value. Just kita ambil dia punya sign saja. Sign dia adalah negatif. That's why dia jadi negatif kat sini. Okay, kalau lah kita masukkan 0 pula. Masukkan 0 dekat dalam yang ni. 0 tolak 5 pun dapat negatif 5. Tapi kita tak ambil 5 dia. Kita just ambil dia punya sign. So negatif dekat situ. Kalau masukkan 6. 6 tolak 5. 6 tolak 5. 11. Negatif 11. 6 tolak 5. Dah tak 5. 1. Satu positif. Anak aku ni. Okay, 1 is positif. So positif dia yang kita letak. So letaklah positif kat situ. Sebenarnya macam tu. Panjang, jauh perjalanan, luas pandangan. Okay. So lepas tu conclusion pula. Okay, conclusion tadi ini negatif. Sini dapat negatif kan? Negatif darab negatif. So dapatlah positif. Negatif darab positif dapat negatif. Lepas tu positif darab positif dapatlah positif. Dan kita nak cari kawasan yang greater than. Makanya kita ambil mana kawasan greater than? Greater than mesti kawasan yang positif dan juga positif. So that's why lah jawapan yang tu. Madam. Ya saya.
Kenapa dekat kolom tu? Kan kolom tengah ni. Abang saya tak faham. Tak apa. Tak faham tak apa. Sebab kita akan gunakan S-line tu saja. Yang ni saya cerita. Kalau lah macam tak faham juga, suppose kami ada sediakan video sebenarnya. Kami dah buatkan video. Kalau korang perasan lah, korang pergi dekat board tu, dekat board tally, masuk dekat dalam awak nak dapatkan nota kan. Masa nak dapatkan nota kan kita ada juga video dekat yang bawah sekali kita ada video. Boleh tengok kat situ sebenarnya. Okay Mira? Yang tak faham tu apa entah aku tak tahu. Mira? Boleh. Kalau tak faham juga, tak faham juga Roger saya. Tak faham juga Roger saya. Okay, next. Baik. Okay, S-line recommended. Dia kata. Ya. Tarik nafas dulu. So, dia memang tu saya kata, dia memang kekalkan step yang sama, salin balik, faktor, critical numbers. Okay dah? Dia memang gunakan yang tu saja. Okay, lepas tu, dia juga gunakan kita punya critical tadi. Saya ada critical yang negatif 3 dan juga 5. 5. Lepas tu kita buat dah tiang lampu. Tiang lampu dekat dia. Tiang lampu. Okay. Lepas tu, dah ada tiang lampu. Tiang lampu ni sempadan sebenarnya. Sempadan dia. Kenapa saya buat just empty bracket? Kenapa saya buat empty bracket? Kenapa saya tak buat dense bracket? Sebab Inequality awak. simbol dia tak ada equal. Ya saya sebab simbol dia tak ada equal. That's why kita buat empty circle. Dan daripada situ, apa function negatif 406 ni? Negatif 406 ni sebenarnya adalah kita punya test value. Ini adalah kita punya test value. Mana saya nak conteng Okay, test value. Test value saya adalah negatif 4. Kalau awak tak ada conteng pun tak apa. Sebab yang ni dia dah siap dah ni. Saya tak nak. Saya nak tulis sekali lagi walaupun benda yang sama. And then test value kita dekat last interval ni adalah 6. And then ambil kalkulator kesayangan. Kalkulator kesayangan. Dah jumpa kalkulator kesayangan. Alamak kalkulator saya tak ada. Okay, masuk kalkulator kesayangan. Kalkulator tu awak masukkan X tolak 5, bracket tau. X tolak 5. X tau, huruf X tau. Boleh tak ni? Pandai tak? Pandai masukkan tak? Boleh. X tolak 5 darab dengan X tambah 3. Terus masuk dalam kalkulator. X tolak 5 darab X Tambah 3. Lepas tu tekan calculate. Terus tekan calculate. Calculate. Masukkan awak punya test value. Masukkan negatif 4. Negatif 4. Calculate negatif 4. So dapat berapa? 9. 9. Saya tak nak dia punya value. Saya nak dia punya sign sahaja. So sign dia adalah? Positif. Ya, letak positif kat situ. So positif. Okay, lagi. Saya gantikan. Jangan padam tau. Terus tekan calculate je. Dekat calculator terus tekan calculate je. Dapat Calculate 0. Dapat negatif 15. negatif 15. Saya tak nak dia punya value. Saya nak dia Negatif. punya sign. Okay, negatif. Okay, next. 6. Calculate 6. 9. 9. Positif. Dah selesai. Lepas tu dia kata tadi kan kawasan greater than. So greater than yang positif dengan positif lah. So sama juga macam tadi. Makanya jawapan saya adalah dalam bentuk apa ni? Interval ke apa? Dia biasanya lagi mudah interval sebenarnya. Interval dia. So ambil lah negatif infinity sampai negatif 3. Lepas tu 5 sampai infinity. Tengah ni apa? Tengah ni union atau sama ada negatif yang first ataupun yang kedua. So itu je sebenarnya. Senang je, tak susah pun. (12, 26). Macam saya 12, 26. Kita stop dululah rasanya. Tapi kalau awak nak try, kita ada example B, C, D dan juga F ke? Sampai mana? Sampai Z ke?
Boleh terima tak? ID. Boleh tak? Setakat ni boleh ke tak? Boleh. Setakat ni boleh, setakat ni boleh. Cubalah dulu, cuba cuti Baik. Okey. Jangan lupa deadline untuk awak punya assignment. Bila entah deadline dia? Deadline assignment bila? 20. 27. Kalau awak compare, kalau lah awak tanya kelas lain, mungkin diorang akan kata tak lagi. Kenapa saya buat macam tu ya? Sebab Okey, mungkin kalau awak tertanya dengan kawan-kawan kelas lain, diorang dah submit ke belum? Belum kot. Mungkin jawapan diorang akan kata belum. Kenapa saya bagi tarikh 27 tu, saya kalau boleh saya nak biar awak cepat. Maksudnya cepat awak hantar, so awak dah tak payah fikir pasal assignment, awak boleh fikir benda lain lagi. Sebab kalau pada saya lah, kalau saya biarkan awak duduk lama-lama dengan assignment tu, dia takkan ke mana pun. Kan macam sekarang awak dah buat dia punya draft, insyaAllah betul semua kot, insyaAllah bila saya dah betulkan tu, dah pulang balik dekat awak, insyaAllah awak dah tengok, dengan harapan awak hantar dekat saya nanti benda yang betul lah. Kan at least macam kalau salah juga aku tak tahulah macam mana. Okay, so that's why saya kata tak apalah, biarlah anak-anak saya hantar awal, bila dah hantar awal dia dah tak payah fikir, so fikir benda lain pula.